Assalamualaikum. Hari ni kita nak bersembang tentang 5 tempat paling berhantu di sekolah. Tapi sebelum tu, kalau belum subscribe, tekan button subscribe dan turn on notification. We're back again. Tapi kan dah 2-3 minggu asyik cerita tak best je, cerita pasal sedih-sedih, nangis-nangis. So, minggu ni kita nak cerita lagi satu kisah ataupun cerita dekat sekolah yang ramai ibu bapa tak tahu, tetapi sebenarnya cikgu-cikgu menghadapinya di sekolah. Okay, so adakah anda dah sedia untuk dengar cerita paling legend di sekolah, iaitu cerita hantu? Okay, so hari ni saya nak bawakan kepada ibu bapa dan anak-anak murid. Diorang tahu dah cerita ni, sebenarnya diorang lagi pakar pada cikgu-cikgu, iaitu 5 spot ataupun 5 tempat paling berhantu di sekolah. Tapi cerita ni bukanlah cerita benar. Dia hanyalah tempat-tempat legend yang dikatakan berhantu di sekolah. So, mana-mana sekolah, tempat ni memang berhantu lah kiranya. Kalau tak memang anak-anak kita ni bertemu je nak ceritakan pasal 5 spot ni. So, ibu bapa pun boleh dengar sampai habis dan fikirkan, masa zaman sekolah dulu, tempat ni berhantu tak masa pergi sekolah? Okay? Alright, so tempat pertama yang paling berhantu lah dekat sekolah kan, yang selalu budak-budak ni cakap, mesti punya tempat ni. Nombor 1, bawah pokok. Pokok tu bukan pokok shrub, bukannya pokok-pokok renek. Mesti ada karakter tertentu nak jadi pokok berhantu ni. Dan kadang-kadang dikatakan ada pula nenek kebayan duduk dalam pokok tu. Macam mana nenek kebayan tu masuk entah kan? Belakang pokok lah, dalam pokok lah, atas pokok tak ada pula nenek kebayan tu. Okay, so pokok ni pun mempunyai ciri-ciri tertentu untuk dikategorikan sebagai pokok berhantu. Okay, so nombor 1 pokok berhantu ni bukan pokok berbuah. Kalau sekolah kita ada pokok mangga, ada pokok rambutan kan, tu bukan pokok berhantu tu, pokok bertuah namanya. Okay, memang anak murid pergi petik pula buah-buah yang ada tu. Okay, so pokok-pokok yang dikatakan berhantu kat sekolah ni selalunya mesti tinggi, besar, tua. Itu dia pokok-pokok berhantu. Tapi kalau pokok tu diorang selalu lepak waktu PJ, tak nak main, tak bawa baju, saja-saja tak bawa baju PJ kan, dia duduk bawah tu, tak jadilah pokok tu pokok berhantu. Dia tak tahu cikgu yang tengok pun macam nak naik hantu. Okay? So itu tempat pertama paling berhantu lah sangat-sangat kononnya dekat sekolah. Alright, so yang kedua tempat paling berhantu di sekolah. Okay, ingat saya kata ini bukan betul. Ini hanyalah cerita legend daripada anak-anak murid dan dibawa dari generasi ke generasi. Dan kita sebagai cikgu ni, kita memang hadaplah cerita ni. Yang daripada darjah 5 turun ceritanya ke darjah 3. Darjah 3 pun nanti yang senior dah keluar, dia jadi senior, dia pun akan perturunkan cerita-cerita ni. Okay, so kononnya memang sekolah ni keras sikit lah. Tapi tak dinafikan juga, memang ada kes-kes sekolah keras ke sekolah berhantu semua tu, yang ataupun keras tu memang betul. Tapi ini cerita legend yang kita pass me down punya story, lawak-lawak, cerita-cerita dongengan anak-anak kita kan. Okay, so kita pergi ke tempat kedua paling berhantu di sekolah. Apa dia? Bilik sukan. Okay, kenapa bilik sukan ni selalu dikatakan berhantu? Okay, number 1, mereka yang pergi ke bilik sukan ni, dia akan pergi kutip equipment untuk kelas-kelas PJK diorang once a week sahaja. So kadang-kadang setengah sekolah dia gabungkan 2 kelas satu waktu PJ yang sama. So most probably kalau digabung-gabungkan tak banyak hari lah kita akan akses ke bilik sukan tu. Okay, so bilik sukan ni juga mempunyai karakter dia tersendiri yang melayakkan dia jadi tempat berhantu. Okay, itu satu. Alright, tak banyak akses. Okay, yang keduanya, dia end of the block.
selalunya end of the block. So memang akan sekolah-sekolah yang versi baru sikit, dia ada satu end of the block, mesti ada satu room for storage kan. So banyaklah kita sediakan equipment dalam tu. So automatically that little room kita kita ubah suai menjadi bilik equipment. So bilik tu jadi berhantulah sebab dia hujung sekali. Kadang-kadang blok yang kita tak jarang pakai, for example blok yang di mana ada dewan, dekat hujung dewan tu lah kita letak equipment sukan. So jadilah bilik tu bilik berhantu sebab kurang akses. So berhantu ke tidak, wallahualam, depending on your school. Okay, alright, now yang tempat yang ketiga yang dikatakan berhantu, dan ada sebab jugalah, yang saya fikir logik juga kalau jadi berhantu. Allahu Akbar. Tapi kalau tak biasalah, okay? Biasa je, tempat ni biasa saja. So bilik yang ketiga yang dikatakan berhantu adalah bilik muzik. Okay? Bilik muzik dikatakan berhantu. Tak tahulah betul atau tidak budak-budak ni kan. Kerana apa? Okay, ini diceritakan sendiri oleh adik saya, dan struktur sekolah tu sebenarnya it was pusat pentadbiran orang British zaman menjajah lah. So bangunan tu akhirnya develop menjadi sekolah, dan di belakang sekolah tu memang ada kubur orang Kristian. So ini cerita dari adik saya lah, kenapa dia kata bilik muzik sekolah dia berhantu. Sebab dia ni ketua musician di sekolah. So tugas dia kan, kalau ada kebudayaan ke apa ke, bila pakai musical instrument, akhirnya dia akan will be the one yang choosing counting the equipment cukup ke tak, orang dah pulang ke belum, grup mana persatuan apa yang pinjam semua. So nak dijadikan cerita, dan yang saya rasa benda ni benda popular lah dekat sekolah, sebab ini jugalah menjadikan bilik muzik kenapa berhantu kononnya. Okay, nak dijadikan cerita, satu hari dia dah sudah kira apa semua, and dia tutup pintu bilik muzik. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, dia dah kunci pintu bilik, gong berbunyi di dalam bilik muzik. Siapa nak ketuk gong? You faham tak? So itulah common stories di sekolah mengapa bilik muzik berhantu. Okay, selalu anak murid akan relate lah dengan alatan muzik berbunyi sendiri. Okay, itu biasa, dan cerita ni adik saya pun dah alami sendiri. Okay, so itu tolak, tapi jangan jadikan cerita ni sebagai penyebab untuk mengaku sekolah you all berhantu ya. Jangan kita bercerita saja, cerita-cerita popular di sekolah. Okay, alright, so yang keempat, keempat dan yang terakhir. Keempat yang terakhir yang sentiasa dikatakan berhantu ialah tandas perempuan. Okay, ada sebab kenapa dia katakan tandas perempuan. Selalunya kita relatekan kepada period anak-anak murid perempuan lah. Sorry ya, pad, benda-benda macam tu lah, yang mismanagement. Okay, itu common sangat. Perkara-perkara basic lah yang orang selalu kaitkan kenapa tandas perempuan berhantu. Selain daripada tu, tandas perempuan juga dikatakan berhantu sebenarnya adalah kerana posisi tandas tu sendiri. In some schools, tandas perempuan satu blok,
tandas lelaki, satu blok yang lain. Sebab apa? Kita tak nak berlaku hal-hal yang tak diizini lah. Jadi memang ada sekolah asingkan tandas perempuan this side atau this floor, tandas lelaki this floor. Tetapi satu assurance yang perlu saya highlightkan di sini ialah selalunya guru-guru dia tak akan bagi anak murid perempuan pergi seorang. Kita akan ajak ataupun ask other students to temankan murid yang nak pergi ni. Dan murid perempuan pun bila dia nak pergi tandas berdua, jarang cikgu-cikgu halang. Sebab apa? Kita memang nak elakkanlah perkara yang tak diingini bila dia pergi seorang. For example, memang kalau betul-betul tempat tu keras. Secondly, tak nak ada benda-benda yang kita tak sangka boleh berlaku di dalam sekolah. Okay, so gangguan seksual di mana-mana sahaja sebenarnya. Jadi kita perkara meminta pergi tandas perempuan berdua ni bukan isu besar dan selalunya memang cikgu akan bagi. So bonus, okay, tempat kelima paling berhantu. Okay, tempat kelima yang dikatakan paling berhantu di sekolah tak lain dan tak bukan sick bay. Sick bay, tempat rehat dan rawat anak murid yang sakit. Sebab apa? Sebab tak ada orang selalu pergi tempat tu. Jadi bila you duduk, you jadi seram dan you tak sangka tempat tu ada di dalam kawasan sekolah. Nak pula bila you sakit, you lemah, kadang-kadang ada kes-kes yang teruk, memang berlakulah kes-kes seperti histeria dan sebagainya di dalam sick bay. Tetapi nak kata memang tempat tu berhantu, wallahu alam, depending on keadaan sekolah tu sendiri, keduanya keadaan murid tu sendiri, dan ketiga yang paling penting kita bercerita hari ini adalah based on popular myth. Okay, mitos-mitos legend yang berlaku di sekolah, bukan yang dikatakan tentang sekolah. So tak ada kena-mengena antara hidup dan mati. Okay, so cuba cerita kalau betul lah sekolah ada hantu kat sekolah anda. Apa kata? Anda tulis kat komen dan kita tengok sekolah siapa lagi keras. Okay, so until next video, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa kalau belum subscribe, tolong tekan butang subscribe dan turn on notification.